dalam konteks ini, kenapakah Amerika segera menyerah kalah? Sebab Iran memperlihatkan senjata yang tak pernah dunia buat. Senjata yang paling canggih disebut sebagai jellyfish. Jellyfish UFO yang disangka UFO selama ini ialah ciptaan Iran. Apabila jet pejuang F-16 Amerika lalu disedut oleh jaring ini permulaan Iran menggunakannya. Dan ini sangat menakutkan dunia sebab senjata ini tak pernah dipunyai oleh siapa. Bayangkan F-16 disedut oleh drone yang berpadu seperti jelly. Gambarnya seperti ini, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, qabina nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal yasabihin. Dari Elmus. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal yasabihin amma ba'du. Imam yang saya muliakan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam bulan Muharram, 10 Muharram malam ini, hari Asyura, dan esok hari disunatkan puasa. Dan sebenarnya dengan Muharram juga izinkanlah saya untuk menyentuh tentang hijrah dan juga suasana politik yang sedang berlaku geopolitik terkini. Kita mulakan dengan ayat surah At-Taubah. A'udzu minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasallahu iz akhraja alladziina kafaru tsaniya tsnain iz huma bil ghar idza kunta bihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan sekiranya kamu tidak menolong Allah, sekiranya kamu tidak menolong dia, yaitu Rasulullah, maka sesungguhnya Allah menolong Rasulullah. Dan ingatlah ketika orang kafir telah mengeluarkan keduanya yang berada dalam gua, dan ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah kisah hijrah. Rasulullah dikejar dengan mata pedang daripada Mekah ke Madinah. Ya, temannya Allah sebut sahibih, sahabatnya. Allah memberikan status sahabat yang terkandung dalam ayat ini kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kekal selama-lamanya. Dan inilah peristiwa hijrah yang kita kenang setiap tahun. Barangkali tahun lepas kita telah sebut. Dan saya ingin berkongsi dengan para jemaah sekalian ialah tentang Sahifah Madinah. Yaitu apabila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah telah meletakkan satu perlembagaan, satu dustur untuk penduduk Madinah, sama ada di antara Muhajirin dan Ansar, dan juga antara Ansar, Muhajirin dengan yang bukan Islam, yaitu termasuklah Bani Israel. Dan seperti biasa kita lihat, dan Sahifah Madinah diisytiharkan oleh profesor kita, Profesor Hamidullah, sebagai perlembagaan yang pertama dunia. Dan ini contoh Islam, bagaimanakah institution yang disebut sebagai the first written institution in the world. Yang Islam menjadi contoh kepada dunia hari ini, dan apa dunia lakukan ialah persumbakan daripada Sahifah Madinah. Setiap negara ada perlembagaan, dan perlembagaan pertama ialah daripada Sahifah Madinah. Kita lihat bagaimanakah keadilan yang dilakukan oleh Islam dalam konteks peperangan dan sebagainya. Umat Islam bersama dengan orang Yahudi bertanggung jawab untuk pertahankan Madinah apabila diserang oleh musuh. Di sini kita lihat bagaimanakah dalam peperangan Badar, umpamanya, contoh yang Rasulullah lakukan. Rasulullah menyentuh tentang supaya kita lakukan kebaikan termasuk pada tawanan perang kita. Dalam peperangan Badar, sebagai contohnya, bagaimana adilnya Islam.
ketika tahanan perang daripada Quraisy yang telah ditawan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat, maka makanan yang pertama diberikan kepada tawanan, bukan kepada tentera Islam. Tentera Islam apabila selesai perang Badar sangat lapar sebagaimana ia disebut dalam sirah ini. Tetapi apabila makanan yang telah panas, ia telah selesai, diberikan makan kepada para tawanan lebih awal. Ini contoh yang indah yang lahir daripada sifat daripada Islam itu sendiri. Dan istausu bil asari akhaira. Dan Rasulullah minta supaya para sahabat melakukan kebaikan kepada para tawanan sekalian. Kisah seorang sahabat yang ketika itu sebelum masuk Islam, dia mengatakan ketika itu dia daripada golongan yang ditawan. Wa kuntu fi nafarin min Ansar. Saya bersama dengan orang Ansar dalam peperangan Badar. Fakanu idza qaddamu wadahum wa isyahum akalu at-tamar. Mereka makan tamar yang kering dan mereka memberikan saya makan gandum yang panas. Maksudnya roti. Inilah contoh bagaimanakah daripada Islam, daripada perlembagaan inilah hatta dalam peperangan diberi jaminan hak keadilan kepada semua, termasuk para tawanan. Inilah disebut dalam contoh tadi, yakni Aziz bin Umair. Ketika itu dia masih belum Islam, dia ditawan, dan dia mengatakan dia dapat makan roti sedangkan tentera Islam makan tamar yang kering. Ini satu contoh bagaimanakah lahir sifat toleransi daripada Islam yang terkandung dalam Sahih Madinah. Mari kita lihat dalam peperangan sekalipun, ada akhlak yang telah diberikan Islam jaminan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada tawanan perang. Apabila Rasulullah mengantar pertawanan perang, satu ekspedisi peperangan, Rasulullah berpesan, jangan potong la tatu as-sajarah, la tatu syajarah, jangan potong pohon, wala taqulu imrah, jangan membunuh wanita, jangan membunuh kanak-kanak, jangan membunuh bayi, jangan membunuh orang sakit, jangan membunuh orang yang tua, orang yang berada di rumah ibadah dan sebagainya. Jangan, mereka tidak ada kenangan dengan peperangan. Islam berkembang ke timur dan barat di atas kaedah yang sangat indah. Inilah disebut sebagai maqasid asyariah yang dijamin oleh Islam, sama ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kemuliaan, dan menjaga harta. Ini dibincang dalam maqasid syariah Islamiyah. Dan hari ini saya ingin contoh bagaimanakah indahnya Islam ketika dilaksanakan oleh baginda Rasulullah dan juga para sahabat. Ini diakui sampai sekarang oleh pengkaji bukan Islam. Apa yang ditunjukkan Rasulullah, akhlak dalam peperangan sekalipun, umpamanya Leo Tolstoy, ialah seorang etis daripada Rusia. Dia mengkaji baginda Rasulullah, sirah Rasulullah, dan dia menyatakan bahawa Rasulullah membawa rahmat bukan sahaja kepada Islam tetapi pada seluruh alam. Dan ini diakui oleh seorang pendeta ataupun ahli falsafah Rusia. Hindu juga demikian, apabila mereka mengkaji sejarah baginda Rasulullah yang Rasulullah letakkan ketika diasas kota Madinah ataupun perlembagaan Islam yang pertama, menunjukkan bahawa Islam memberi rahmat bukan saja pada Islam tetapi pada seluruh alam semesta. Kita lihat ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, tanggungjawab sama yang dipikul oleh khalifah. Khalifah bukan satu privilege, bukan satu kelebihan, tetapi sebagai satu tanggungjawab yang besar. Dia bukan satu keistimewaan, dia adalah tanggungjawab yang besar. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dia membuat satu ucapan yang indah. Antara ucapannya, amma ba'du, ya ayuhan nas, pada qad ulitu alaikum alastu biharikum. Saya telah dilantik menjadi khalifah kamu, saya bukan yang terbaik. Saya bukan terbaik. Ini bagaimanakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merendah diri. Fa'in ahsantu fa'inuni, sekiranya saya melakukan kebaikan adalah kamu semua tolong saya. Wa in asatu faqawwimni, dan sekiranya
saya melakukan kesilapan, perbetulkan saya. As-sidqu amanah, dan kebenaran itulah amanah, wal kadhib khiyanah, wa dha'ifukum qawiyyun indi hatta ariha alaikum haqqahu insyaallah. Orang yang lemah di kalangan kamu, dia menjadi kuat di saya. Saya akan berikan hak yang lemah dan saya akan ambil hak daripada yang kuat. Wal qawiyyu fikum dhaifun hatta akhidh hal haqa minhu insyaallah. Yang kuat jadi lemah di saya apabila dia mengambil hak yang lain. Dan diteruskan ucapan yang panjang, menunjukkan amanah yang sama yang lahir daripada salaf yang madinah, daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah yang menjelma dalam setiap pemerintahan khalifah Islamiyah. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga ketika dilantik menjadi khalifah membawa ucapan yang sama. Panjang ucapannya, tapi saya petik satu atau dua baris saja. Kata Sayyidina Umar, ketika dilantik menggantikan khalifah yang pertama, Sayyidina menggantikan khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, ini umur muslim wa amdun dhaif illa min a'anallahu azza wa jalla. Saya ini ialah orang Islam yang dhaif, hamba Allah yang dhaif, kecuali Allah memberikan kekuatan pada saya. Dan Sayyidina Umar sangat terkenal dengan keadilan. Saya ingin berkongsi dengan para jemaah malam ini bagaimanakah keindahan Islam. Ketika pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan kisahnya apabila Sayyidina Khattab melantik seorang sahabat untuk menjadi gubernur di satu kawasan bernama Himswa di Syria sekarang. Namanya Sa'id bin Amir, yaitu khalifah sahabat Rasulullah yang dilantik menjadi gubernur mewakili khalifah Umar bin Khattab. Selepas beberapa ketika Sayyidina Umar telah sampai ke Himswa untuk buat pemeriksaan ataupun untuk cek bagaimanakah yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir. Dan kisah ini menyentuh hati kita. Lalu dia tidak bertemu dengan Sa'id bin Amir gubernurnya, tetapi dia bertemu dengan rakyat. Dia bertanya rakyat, apakah pandangan anda tentang gubernur yang saya lantik? Lalu rakyat membuat aduan tentang 3 perkara. Pertama, bahwa la yakhruju ilaina illa waqtu duha, illa waqta duha. Gubernur yang Amirul Mukminin lantik ini bagus, tetapi satu masalah, dia kerja lewat. Dia pagi, dia tak keluar kecuali matahari telah naik. Yang kedua, aduan yang dibuat oleh rakyat ialah wala nara lailal abadan. Waktu malam dia tidak keluar bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, yahtaju alaina yauman fil usbu'. Satu lagi, satu hari dalam seminggu dia langsung tak keluar kerja. Itu 3 aduan yang disampaikan pada khalifah sendiri. Dan oleh sebab itu khalifah memanggil gubernurnya dan bertanya di depan rakyat. Dibuat satu pertemuan terbuka. Said berada di atas pentas barangkali, rakyat di bawah, dan khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada gubernurnya, wahai Said, saya menerima 3 laporan dan kamu harus jawab di depan rakyat. Pertama, apakah benar kamu tidak keluar kerja kecuali matahari telah naik, waktu duha? Maka jawab gubernurnya, benar wahai Amirul Mukminin. Sebab saya tidak keluar sebagaimana terlihat sini, ladi la kharaja illa ba'da an afra alai min hajati ahli. Dan saya tidak boleh keluar sehinggalah saya melakukan tugas saya kepada keluarga saya. Istri dan ibu saya tidak sehat, lalu saya memasak makanan waktu pagi untuk mereka. Dan anak juga barangkali. Apabila selesai tugas saya pun keluar dan tentulah matahari telah naik. Itu sebab saya lewat keluar kerja. Yang kedua, apakah benar kamu tidak keluar kerja waktu malam sedangkan gubernur kerja siang dan malam? Benar.
Benar wahai khalifah, sebab malam untuk Allah, siang untuk rakyat. Yang ketiga, apakah benar kamu tak keluar kerja 1 hari dan seminggu? Benar. Ini saya malu nak sebut, sebab saya hanya ada sehelai jubah saja. Saya hanya ada sehelai jubah saja. Setiap minggu, 1 hari saya basuh dan saya tidak pakai yang lain. Oleh sebab itu, hari tertentu saya tidak pergi kerja sebab saya tidak ada pakaian. Saya hanya ada sehelai jubah. Itu jawapan yang diberikan oleh Gubernur kepada Amirul Mukminin. Tuan-tuan, Gubernur taraf dia seperti Ketua Menteri sekarang, seperti Menteri Besar sekarang, yang hanya ada sehelai jubah. Bayangkan Ketua Menteri sekarang. Dan dia adalah orang yang antara miskin di Himso. Sekarang kita pakai Homs, H-O-M-S, Himso. Dan Khalifah bersyukur bahawa Gubernur yang dilantik ini mendapati amanah yang diberikan. Sebelum balik, Sayyidina Umar minta supaya disenaraikan nama orang pakai miskin di Himso. Lalu Sa'id bin Amir minta supaya pekerjanya atau pegawainya untuk masuk ke kawasan kampung pedalaman dan menulis nama setiap yang layak menerima zakat. Dan senarai diletakkan yang paling miskin di atas dan yang seterusnya ke bawah. Senarai disenaraikan, diselekapkan dan dibawa kepada Sa'id. Sa'id menghantar kepada Khalifah serta-merta. Bayangkan tuan-tuan, apabila Khalifah membuka senarai orang yang layak menerima zakat, nama pertama ialah nama Sa'id bin Amir. Orang yang paling miskin di Himso ialah Gubernurnya sendiri. Menggambarkan jawatan, apabila kita memegang jawatan, kita mesti miskin. Sebab kita tidak ada masa untuk kerja di sini. Kita tidak ada masa untuk kerja keluarga kita dan kita kerja untuk rakyat. Di sinilah timbulnya soal gaji yang dilakukan kemudiannya kerana untuk membantu Gubernur yang miskin. Gubernur mendapat zakat disebabkan orang paling miskin dan itu nature tabi'i bagi pemerintah dalam Islam. Jangan kita bandingkan dengan keluarga kita sekarang. Dengan suasana sekarang tidak sama. Dan ini satu lagi kisah di Mesir. Di Mesir, Sayyidina Umar melantik Amr bin Aus, bukan. Daripada Amr bin Aus menjadi Gubernur di Mesir. Dan dia dengar Amr bin As buat rumah yang hebat. Duduk di atas kerusi yang empuk. Dan ini adalah menyalahi akhlak seorang pemimpin. Lalu Sayyidina Umar tulis surat ini. Ini surat Afsudi Sayyidina Umar yang ditulis kembali. Surat ini bunyi seperti berikut. Min Umar ibn Khattab ila Amr bin Aus. Balawani annaka tajlis fi majlis al-hukum muttakian. Saya mendengar Anda duduk dalam majlis secara mewah. Duduk muttakian fil hukmi. Barangkali ada kursi yang empuk seperti saya ini. Majlis mutawadaan, wahai Ibn As, duduklah kamu secara tawaduk, sebab pemimpin tidak boleh duduk di atas tempat yang mewah. Wa ila azaltuka, kalau tidak saya akan pecah Anda serta-merta. Dan pakailah pakaian, saya juga mendengar Anda pakai pakaian cantik. Dan buang pakaian cantik ini sebab pemimpin tidak boleh berpakaian cantik daripada rakyat. Da atanok fi labsi thiyab wa kun lillah labisat sawbal khauf wad danam. Nadab, pakai pakaian yang melihatkan Anda takut kepada Allah dan penyesalan. Jangan pakai pakaian mewah sebagai pemimpin, tak boleh pakai pakaian mewah. Dengar para pemimpin. Inilah keadilan Islam. Pemimpin tak mungkin jadi kaya. Pemimpin tidak boleh bina rumah lebih baik daripada rakyat. Pakaian pemimpin tidak boleh baik daripada pakaian rakyat. Laukan al-murain fi
aswabi syarfun ma kana ajmalhun fi al-haram. Dan itulah ia disebut oleh Sayyidina Umar dalam suratnya, dan Amr bin As segera melakukannya. Tidak lagi hidup dengan mewah, dan pemimpin tidak boleh mewah lebih pada rakyat. Tuan-tuan, sangat indah. Kemudian apabila sebelum Amr bin As pergi ke Mesir, Sayyidina Umar tes lebih awal. Sekiranya ada seorang pencuri datang pada kamu, apakah yang kamu lakukan? Maka kata Amr bin As, saya berhukum dengan hukum Allah. Saya potong tangannya. Maka Sayyidina Umar memberi pesanan, sekiranya ia datang melapor pada saya, mengadu pada saya, dia mencuri kerana lapar, saya potong tangan kamu. Saya potong tangan Gamnor. Sekiranya ada rakyat yang mencuri datang mengadu pada saya bahawa dia melakukan kerana lapar, maka saya potong tangan Gamnor. Itu jawapan Sayyidina Umar. Dan kita lihat bagaimanakah indahnya pemerintahan Sayyidina Umar. Islam berkembang dengan cepat di atas keadilan Islam yang bersumber daripada contoh teladan Rasulullah. Sahaibah Madinah menjadikan perlembagaan setiap pemerintahan yang datang selepasnya. Dan yang terakhir melaksanakan hukum yang sama ialah Kerajaan Utsmaniyah. Maka jatuhnya Kerajaan Utsmaniyah, maka sanak khalifah telah berakhir. Berakhir sanak khalifah kita pada tahun 1924, dan selepas Islam telah berkembang ke timur dan barat dengan adil, amanah, dan toleransi. Inilah untuk kita kenang apabila kita mengerti sejarah hijrah. Saya ada kisah yang ketiga ketika zaman Umar ibn Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Aziz, iaitu cucu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Kisahnya, dia menghantar satu pasukan tentera ke Samarkand. Pemimpin tentera ini bernama Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Dia diperintah untuk membuka Samarkand. Dan kisahnya cukup menyayati, panjang ceritanya. Dia telah sampai ke Samarkand waktu pagi, waktu subuh, dan dia menyerang Samarkand. Samarkand jatuh sebelum matahari terbit. Sangat singkat. Dan Datuk Bandar Samarkand membuat aduan kepada Khalifah. Dia mengatakan bahawa kami ingin melapor kepada Khalifah Umar bin Aziz bahawa tentera anda, tentera tuanku, tuan Khalifah, telah datang menyerang kami waktu subuh. Dan dia melakukan tanpa ada maklum lebih awal, tidak ada sebarang tawaran, terus datang menyerang kami waktu subuh dan kami kalah. Dan saya ingin memaklumkan pada Khalifah, ambil tindakan kepada ketua tentera anda, Tuan Khalifah, yang bernama Qutaibah bin Muslim. Khalifah Umar bin Aziz menghantar qadhi besar kerajaan Umayyah dan dipanggil kembali Qutaibah bin Muslim. Dalam perjalanan ini ditanya oleh qadhi, wahai Qutaibah, apakah benar kamu masuk ke Samarkand tidak memberi amaran sebelum menyerang penduduk Samarkand? Benar, wahai Khalifah. Sebab inilah strategi perang. Kalau mereka mengetahui kami datang, tentu mereka bersedia dan kami tidak dapat menang dengan mudah. Apakah kamu tidak melakukan apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berpesan apabila datang ke satu kawasan mesti memberikan 3 tawaran. Pertama, aslim taslam. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Apakah kamu memberikan amaran itu? Tidak. Yang keduanya, harus kamu mengatakan sekiranya mereka menolak, barulah diberikan jizyah. Jizyah ialah untuk keselamatan mereka, sebab mereka membayar jizyah lebih rendah daripada zakat umat Islam sebagai timbal tara kepada keselamatan mereka. Apakah kamu minta jizyah selepas kamu tawarkan? Pertama, Islam, tidak.
Yang ketiga, sekiranya mereka menentang, barulah kamu istilah ke perang. Peringkat yang ketiga, tetapi kamu serang kembali tanpa ada peringkat demi peringkat. Oleh sebab itu, kemenangan kamu dibatalkan. Kemenangan kamu dibatalkan serta-merta dan kamu harus keluar daripada Samarkand segera. Khatibah, Khatibah, akur, ya, saya keluar. Dan tentera yang telah menang dibatalkan oleh khalifah. Sekarang khalifah ialah presiden. Dan qadhi besar ini ialah hakim negara. Presiden memerintahkan hakim negara membicarakan jenderal perang mereka. Yang menang ialah Datuk Bandar Kristian. Sebab Datuk Bandar Samarkand ialah seorang Kristian, dia yang menang dan Khatibah yang kalah. Apakah keadilan ini boleh berlaku selepas Islam? Dan Khatibah telah keluar daripada Samarkand dengan menunduk, minta maaf kepada penduduk Samarkand sebab kami telah tersalah. Kami tersalah menyerang anda tanpa 3 syarat yang dimasukkan oleh Tuan Hakim. Ini ialah satu kewenangan cukup syahdu. Sehingga Datuk Bandar mengatakan, wahai Khatibah, datang kembali. Sekarang kami menyaksikan kebenaran Islam. Kami menyaksikan kebenaran Islam dan saya bersyahadah. Saya menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah. Datuk Bandar dapat menyaksikan keadilan sebab tidak ada agama selain pada agama yang benar dapat melakukan perkara itu. Dan diikuti oleh seluruh penduduk Samarkand. Seluruh Datuk Bandar dan seluruh penduduk Samarkand memeluk Islam pada pagi yang sangat bersejarah. Sehingga Samarkand muncul satu bandar, satu bangsa, satu masyarakat yang semua Islam. Tidak ada tempat kedua yang satu masyarakat semua Islam kecuali Samarkand disebabkan keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh Panglima Perang Islam itu sendiri. Contoh ini contoh yang tidak boleh berulang di zaman moden ini. Contoh yang keempat ialah dalam pembukaan Al-Qudus, pembukaan Jerusalem yang telah difilmkan sekarang, yaitu dua pemimpin besar ini, Abu Salahuddin Ayyubi bertemu dengan Raja England King Richard the Lionheart. Ini difilmkan. King Richard mengatakan, orang yang saya paling benci sebelum ini, sebelum bertalak daripada England ke Jerusalem, ialah Salahuddin. Dan mereka berperang, kekalahan di pihak King Richard. King Richard telah terluka parah. Raja Jerman Frederick Barbarossa telah mati lemas. Dan raja lain juga kalah. 3 raja berpadu di Eropah dalam perang salib ini untuk menentang Islam dan umat Islam menguasai Baitul Maqdis, Jerusalem, Masjid Al-Aqsa. Selepas peperangan ini, tentera salib ditawan. Maka berlakulah toleransi Islam yang cukup indah. Disebut dalam kisah ini, pembukaan Al-Qudus berlaku pada tahun 1187. Maka Panglima Perang Islam Salahuddin Ayyubi mengatakan, sekarang tawanan terang boleh, petawan perang boleh ditebus sekiranya keluarga mereka ada harta untuk menebusnya. Dan ini disampaikan. Okay. Tak soalan. Tak boleh aja. Tepat. Okey, saya sambung tadi, maka boleh para isteri boleh menebus suami masing-masing yang ditawan oleh tentera Islam. Tetapi para isteri tidak mempunyai harta untuk menebusnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Salahuddin telah memberi hartanya sendiri untuk menebus tentera salib yang ditawannya.
Ini contoh yang sangat indah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Richard Dalayanha, dia sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi. Maka dia mengatakan orang yang saya paling cintai sekarang ialah Salahuddin Ayyubi. Kembali ke England, dia mengata adiknya Princess Victoria untuk dikawinkan dengan Salahuddin Ayyubi sebagai satu terima kasih. Bagaimanakah layanan Islam terhadap tentara salib yang memusuhi Islam itu sendiri. Apabila sampai Princess Victoria ke Jerusalem, maka Salahuddin Ayyubi tidak berhajat untuk mengawininya lalu dikawinkan dengan adik kepada Salahuddin Ayyubi. Itu kisah-kisah yang tak boleh diulang pada zaman modern ini. Kita lihat dalam pembukaan Kerajaan Utsmaniyah. Tak keluar ya. Dalam pembukaan Kerajaan Utsmaniyah dan pembukaan Balkan, Bosnia Herzegovina. Bagaimanakah Kerajaan Utsmaniyah dapat membuka dengan cepat? Sebab Bosnia Herzegovina menerima Islam, duduk di bawah Islam lebih indah daripada Raja Kristian sendiri. Ini tak ditulis dalam buku sejarah. Kata-kata ini tergambar dalam sejarah Bosnia Herzegovina. Dia mengatakan better the Turkish turban than the Pope's tiara. Kami lebih cinta melihat serban para khalifah Utsmaniyah daripada tiara Paus yang menentang kami. Gereja menentang kami dengan zalim, mengenakan cukai yang tinggi, tetapi Islam dapat menyelamatkan kami. Kami lebih rela berada di bawah Islam daripada bawah gereja sendiri. Ini kata-kata yang ikhlas. Dan mereka menerima Islam dengan mudah. Oleh sebab itu, Utsmaniyah dapat menentang 3 benua, Eropah, Asia, dan Afrika. Inilah sifat-sifat yang indah ditunjukkan sepanjang sejarah perjuangan Islam yang bersumber daripada Sahifah Madinah. Kita lihat, apabila Sultan Muhammad Fatih telah sampai membuka Konstantinopel, sekali lagi penyelewengan dilakukan oleh orientalis, termasuk Islam sendiri. Mereka mengatakan Sultan Fatih merampas gereja mereka. Tidak benar sama sekali. Yang benarnya ialah Sultan Al-Fatih memberi jaminan bahawa gereja mereka kekal. Tidak ada paksaan dalam agama. Mereka bebas tinggal di Konstantinopel yang sekarang telah dinamakan sebagai Istanbul. Dan surat ini menggambarkan jaminan yang diberikan oleh Sultan Al-Fatih kepada gereja. Apabila mereka tertarik dengan akhlak umat Islam, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Maka gereja terbesar di Konstantinopel ialah Hagia Sophia. Apabila mereka telah ramai memeluk Islam, maka Sultan Al-Fatih mencadangkan bahawa sekiranya demikian, kalau saya beli gereja ini dengan wang saya sendiri, apakah tuan-tuan akan menjualnya? Dan mereka sanggup menjual, maka Hagia Sophia dibeli dengan wang pribadi Sultan Al-Fatih dan dijadikan masjid. Di sinilah orientalis bermain fakta yang palsu. Mereka mengatakan Sultan Al-Fatih merampas gereja Hagia Sophia. Tidak benar. Dalam konteks ini, di Bosnia Herzegovina, jaminan keselamatan diberikan oleh Sultan Al-Fatih dalam surat yang indah ini. Surat ini masih tersimpan dalam museum Bosnia Herzegovina. Tuan-tuan yang pergi ke Balkan boleh saksikan dalam museum mereka. Ini suratnya, saya baca sebahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Sultan Muhammad Khalid Al-Fatih. A'lan lil'alam ajma' anna hal Bosnia wa Paransika Paransikan, yaitu Herzegovina, Bosnia dan Herzegovina, qad manahu biwajib hadzal firman as-sultani himayati jalati wa namru'an. Dan saya memberi jaminan kepada seluruh penduduk Bosnia Herzegovina bahawa mereka diberi keamanan. Tuan-tuan lihat dalam perenggan yang kedua.
bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk menukar agama mereka. Gereja mereka kekal milik mereka, salib mereka kekal, dan mereka boleh keluar sekiranya mereka suka keluar daripada kawasan ini dengan selamat. Sultan memberi jaminan bahawa mereka boleh sampai ke destinasi dengan selamat. Mereka tidak boleh dimusnahkan rumah mereka, tempat tinggal mereka, keluarga mereka, dan itulah yang diberi jaminan oleh Sultan Al-Fatih. Tidak ada satu pun peristiwa perubahan rampasan gereja dalam sejarah yang sebenarnya. Dan ditutupi dengan ayat perintah dari Sultan Al-Fatih. Bi'alan hazal firman أقسم بالله العظيم الذي خلق الأرض في 6 أيام وأرى السماء وتبر عمد وسيدنا محمد وعبده ورسوله وجميع الأنبياء والصالحين أجمعين وأنه لا يسمع أن يخالف أي من إفراد رأيته أم هذا الفirman. Saya bersumpah dengan nama Allah, tidak ada siapa yang boleh mengubah jaminan saya sepanjang zaman. Ini jaminan yang tertulis, masih ada tersimpan dalam museum. Tuan-tuan yang melawat, bahkan masuk museum, baca sendiri. Dan disitulah kita lihat keindahan Islam. Tetapi Utsmaniyah telah jatuh. Dengan segala fitnah, dengan segala caci maki dilakukan oleh musuh yang menjatuhkan Kerajaan Utsmaniyah. Tuan-tuan cari siapakah yang menjatuhkannya? Yang menjatuhkannya ialah negara Teluk sekarang. Yang setiap negara itu ada military base Amerika, itulah negara yang menjatuhkan Utsmaniyah. Dan ini satu episod zaman moden ini. Ketua daripada Moldova, Perdana Menteri Moldova melawat Istanbul ketika awal Presiden Erdogan memerintah. Dia bertemu dengan Presiden Erdogan, meminta untuk bertemu, untuk melihat pedang yang dipunyai oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Erdogan membawa ke Museum Topkapi dan ditunjukkan pedang ini. Apakah istimewanya pedang ini? Kata Erdogan. Dia ambil pedang, dia mencium pedang tersebut. Dan dia mengatakan tidak ada khalifah yang lebih adil dalam sejarah Moldova. Tahu di Moldova di mana? Moldova di sempadan Rusia sekarang. Georgia, Moldova, Armenia, Moldova ialah kerajaan Islam semasa dulu. Pemerintahnya sangat adil dilakukan oleh Kerajaan Utsmaniyah, khususnya Sultan Al-Qanuni, dan Perdana Menteri mereka menyaksikan bahawa tidak ada keadilan di Moldova daripada sejarah awal Moldova sampai hari ini, kecuali ketika berada di bawah Islam. Inilah Islam yang dikatakan sebagai ganas. Contoh-contoh ini sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kesejarah Madinah yang terungkap ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dilakukan oleh seluruh khalifah yang menggantinya. Dan hari ini kita menyambut tahun yang 573 pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih. Dan Istanbul merayunya begitu gemilang pada bulan lepas. Pada akhir bulan lepas, bulan Mei, mereka menyambut kejatuhan Konstantinopel, pembukaan Konstantinopel, dan Khalifah Islam yang terakhir bermula di situ selama 600 tahun. Khalifah Utsmaniyah telah jatuh dengan segala tipu helah musuh. Dan disinilah peranan Zionis yang dipimpin oleh pemimpin Zionis, pemimpin mereka ketika itu bernama Theodor Herzl, yang telah menipu Sultan Utsmaniyah dan memberikan segala keburukan pada Sultan Utsmaniyah. Akhirnya jatuh Utsmaniyah pada tahun 1994. Sampai hari ini kita tidak ada khalifah lagi. Dengan kejatuhan Utsmaniyah, hari ini kita tidak ada khalifah lagi. Sudah selama 100 tahun kita hidup tanpa pemerintah. Kita hidup masing-masing. Negara masing-masing, negara umat Islam, tetapi bukan negara Islam. Negara Islam terakhir ialah negara Utsmaniyah. Lepas itu tidak ada lagi sampai hari ini. Selama 100 tahun kita tidak ada negara Islam, yang kita adalah negara umat Islam. Khalifah kita telah berakhir. Dan kita berharap khalifah akan kembali
Dan ramai yang mengharapkan Imam Mahdi sebagai khalifah yang bakal menggantikan khalifah yang adil ini. Saya menulis buku untuk menceritakan kejahatan Utsmaniyah yang sangat menjahati. Buku lama ini saya telah tulis kembali dan saya bawa 2-3 biji di luar, tuan-tuan boleh saksikan lepas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan keadilan dan ihsan dan memberikan hak kepada zawil qurba, kepada keluarga terdekat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah kamu melakukan kemungkaran, fahsya dan wal baghi, melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan peringatan ini supaya kamu mendapat peringatan. Mari kita banding dengan apa yang dilakukan oleh bangsa bersatu sekarang. Bangsa bersatu mencipta Sahih Ahmadiyah. Mereka adakan piagam apa yang mereka sebut sebagai human right, sustainable development, peace and security, humanitarian assistance, and so on and so forth. Mereka tidak sebut ini dipetik daripada Sahih Ahmadiyah. Cantik. Mereka ada piagam bangsa bersatu. Mereka bersidang setiap tahun. Tetapi ilusi. Apa yang ditunjukkan oleh Islam, mereka telah belot. Mereka keluar Charter of the United Nations dalam keadilan, persamaan, kerjasama, kesehatan, pelajaran, dan sebagainya. Tetapi ketika bangsa bersatu ditubuhkan pada tahun 1945, mereka menceroboh seluruh dunia. Amerika yang meletakkan bangsa bersatu di negara mereka, di New York, mula menceroboh Palestin. Palestin diceroboh. Dan pada tahun 1948, selepas terbentuknya 3 tahun bangsa bersatu, mereka membunuh penduduk Palestin. Yahudi di bawah pimpinan Henry Gani yang akan menjadi lantik jadi Pusatjaya Tinggi Melaya di British Malaya, menjadi Yahudi yang sangat ganas. Mereka membunuh dan menghalau keluar penduduk Palestin dalam peristiwa di Yasir. Selepas mereka mengatakan dunia harus adil, bangsa bersatu menjaga hak setiap negara. Ketika itulah mereka membunuh Islam. Di bawah bangsa bersatu, bangsa bersatu tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam konteks ini kita lihat Amerika sebagai negara hero ketika itu menggunakan bangsa bersatu dengan segala tipu hilah mereka untuk menyerang Vietnam di sebelah kita. Vietnam tidak ada kesalahan sedikit pun. Mereka menceroboh Vietnam dan mereka kalah di Vietnam. Siapa kalah? Amerika. Dia masuk Libya, dia menceroboh Libya di bawah bangsa bersatu. Dia menceroboh Syria di bawah bangsa bersatu. Dan dia membunuh jutaan manusia. Dan mereka terus menceroboh Palestina, menceroboh Afghanistan, Pakistan, Cuba, Somalia, sebut saja negara, hampir setiap negara dicerobohnya. Ketika mereka telah ada bangsa bersatu. Dan sekarang mereka menyerang Iran. Dan mereka menumbangkan Irak, Saddam Hussein. Mereka menumbangkan Syria. Dan mereka bakal menumbangkan Iran dan Turki, kemudian Mesir. Mereka akan menjajah dunia. Ini ialah open secret yang tak secret lagi. Mereka mengatakan selepas jatuh Iran, kami akan serang Turki. Syria kami sudah dapat. Rupa-rupanya yang menjatuhkan Bashar al-Assad ialah agen Yahudi. Kami sudah dapat Syria, selesai. Sekarang kira Turki harus jatuh pada kami. Iran harus berakhir. Di bawah bangsa bersatu yang mereka
letakkan berbagai piagam keadilan, mereka ceroboh, dan itulah yang kita saksikan. Mereka ceroboh Syria, mereka ceroboh Mesir, mereka ceroboh Tunisia, mereka ceroboh Libya, dan negara-negara Arab yang lain. Kenapakah demikian? Gaddafi umpamanya, ia telah memajukan Libya begitu baik dan memberikan pelajaran percuma daripada peringkat sekolah sampai ke universiti. Rumah rakyat disediakan, elektrik percuma, dan pertanian yang dikembangkan oleh Libya telah menjadi Libya sebagai negara maju yang sangat hebat. Tali air, sungai-sungai galian yang dilakukan oleh Gaddafi menyebabkan Amerika sangat dengki. Lalu mereka menghantar NATO untuk membunuh Libya, membunuh presiden mereka, Gaddafi. Dan NATO ialah ejen Amerika untuk menghancurkan bagi pihak Amerika. Kita bagi Gaza dulu atau teruskan? Tuan-tuan semati, sekiranya umat Islam bersatu, kita tidak dapat lakukan demikian. Kita tak akan dilakukan demikian sekiranya kita bersatu. Kita kembali pada Al-Quran. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berganglah kamu teguh pada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Tetapi kita memilih untuk berpecah belah. Sekiranya kita bersatu, kita menjadi padu. Tetapi kita sebanyak 58 negara umat Islam hari ini tidak dapat menyelamatkan Palestin yang dizalimi oleh Israel. Gaza yang telah 3 tahun menderita, kita tak dapat menolong mereka. Lebih malang negara Arab Sunni hanya melihat saudara mereka yang sebelah negara mereka kelaparan, kesejukan, kematian. Dan kita memilih untuk bersama dengan Israel, bersama mereka, berbanding untuk kita bersama-sama perjuangkan kitab Allah. Perjuangkan perlembagaan Islam sebagaimana yang ditinggalkan oleh Sahabat Madinah. Dan kita heran ketika negara Sunni berlepas tangan apabila penderitaan yang dialami oleh penduduk Gaza. Yang membela mereka ialah Rusia, China, dan Korea Utara. Mereka lah yang menentang Amerika. Dan sekarang Iran turut melakukan perkara sama. Kita lihat peperangan Iran dan US hari ini. Selepas Masa Bersatu ditubuhkan, Amerika menceroboh berpuluh-puluh negara. Mereka tuduh Iran yang ganas. Sedangkan rekod Iran tidak ada satu pun negara yang dicerobohnya. Tetapi tuan telah bersama dengan Amerika. Dia menyebut Iran sebagai rejim. Mereka tak sebut rejim Amerika. Negara United States mereka sebut. Sedangkan proses melantik presiden antara Amerika dengan Iran sama. Mereka menghina Iran dengan kata rejim. Rejim maksudnya diktator yang tidak adil, zalim. Kadang-kadang berita kita juga menyebut rejim. Kita termakan daya yang diberikan oleh Al-Yahud dan Nasara. Kita lihat bagaimanakah dicerobohnya negara Tengah. Kita lihat bagaimanakah Amerika menceroboh negara Teluk. Mereka letakkan military base mereka di setiap negara Arab Teluk. Sama di Iraq, di Kuwait, di Bahrain, di Oman, di UAE, Jordan, Saudi. Dan mereka lebih rela bersama Amerika, Israel berbanding dengan umat Islam sendiri. Ini adalah realiti. Amerika telah masuk ke negara mereka dan masa mereka melakukan normalisasi iktiraf Israel. Itulah hakikat negara Islam hari ini, tuan-tuan. Dalam konteks Iran, mereka menyerang Iran tanpa kesalahan. Mereka mengatakan Iran ada nuklear, tidak pernah dibuktikan oleh bangsa bersatu. Amerika yang ada nuklear, Israel yang ada nuklear, China ada nuklear, Perancis ada nuklear, mereka tak usik.
Tetapi Iran yang tidak ada sebarang nuklir yang mereka sebut sebagai negara pengganas. Mereka mulakan dengan pembunuhan 168 anak-anak tahfiz wanita. Ini dilakukan oleh Amerika, negara yang zalim terhadap negara yang dizalimi. Yang satu adalah zalim, yang kedua adalah al-mazlum. Allah berpesan supaya kita jangan bersama dengan yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Jangan tengok Syiah ataupun sebaliknya. Kita lihat yang zalim dan yang dizalimi, di-oppressor dan di-oppress. Amerika, Israel sebagai yang zalim, Iran sebagai dizalimi, Venezuela dizalimi, Vietnam negara yang dizalimi, Syria negara dizalimi satu masa dulu, Irak negara dizalimi. Kita melihat geopolitik yang zalim dan yang dizalimi. Iran dizalimi, rakyat mereka dibunuh, anak-anak kecil yang tidak berdosa di kelas tadika tahfiz dibunuh 198. Tak ada seorang pun negara Arab yang kondem. Arab Sunni antara Jordan, Saudi dan UAE dan lain-lain, tak ada satu pun kondem ke atas serangan Amerika ke atas Iran. Mereka bersama dengan yang zalim dan dibalas oleh Iran. Iran balas ke atas military base yang berada di negara Teluk, dan 20 buah military base telah hancur lebur. Amerika kalah dalam persaingan pertama. Dan Henry Kissinger pernah menyebut, untuk menjadi musuh kepada Amerika adalah bahaya. Untuk menjadi kawan lebih bahaya. Negara Arab Sunni, Saudi, Jordan, UAE, Kuwait, Bahrain dan lain-lain, mereka memilih untuk jadi kawan. Dan Henry Kissinger mengatakan menjadi kawan lebih bahaya daripada menjadi musuh. Sebab Amerika tak pernah setia, Israel tak pernah setia, hatta dalam perjanjian dengan Sahibat Madinah Rasulullah, Yahudi pun belok dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, dalam memerangi Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang mereka belok dalam setiap perjanjian Rasulullah, sebab Amerika dan Israel tak pernah patuhi perjanjian. Dalam konteks ini, Israel menderita pada hari pertama 700 tentera mereka mati. Dalam masa 72 hari, 72 jam, 3 hari, sebanyak 700 tentera Israel yang mati. Israel collapse. Berita yang keluar CNN, mereka kata 3 orang mati. Diulang oleh berita Malaysia, 3 orang yang mati. 3 hari pertama, 700 tentera Israel yang mati. Tuan-tuan, kalau tentera Israel bukan maksudnya orang Yahudi semata-mata. Orang Jerman, orang UK, orang Perancis, dan tentera-tentera lain yang memakai pakaian tentera Israel yang telah terbunuh di 20 camp base tentera Amerika di negara Teluk. Kemudian dalam minggu yang kedua ketiga, Tel Aviv telah hancur lebur. Jaffa, Nevatim, Tel Nov hancur lebur, dan tentera Israel bertambah kematiannya. Tentera Amerika banyak yang mati, disembunyikan. Dan tentera Amerika juga ramai bergelimpangan mati. Iran menyekat Selat Hormuz, menyebabkan dunia mengalami krisis ekonomi yang tenat. Akhirnya, Amerika mengaku kalah. Minta supaya Iran berhenti serang Israel. Israel telah hancur lebur. Amerika telah kalah. Dan mereka minta untuk berdamai, untuk ceasefire, gencatan senjata. Gencatan senjata maksudnya mereka kalah. Kalau mereka menang, mereka tidak akan ada gencatan senjata. Iran orang yang setia dengan perjanjian.
Sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka berdamailah. Fajnah laha wa tawakkalallah, dan selebihnya bertawakal kepada Allah. Keputusan resmi, peperangan antara Iran dan Amerika telah kalah, Israel telah kalah, Iran yang menang. Dalam konteks ini kita lihat Iran memberi syarat untuk kami berhenti menyerang Anda, sedangkan Anda menyerang kami lebih awal. Syarat semua aset Iran yang dibekukan selama puluhan tahun harus dikembalikan. Sekatan ekonomi kami ditarik balik serta-merta. Tentera Anda, Amerika dan Israel harus keluar daripada Lebanon, dan untuk berdamai mesti bayar pendahuluan kekalahan 12 bilion. Kemudian kamu akan membayar ganti rugi yang kamu lakukan ke atas Iran. Dikatakan 300 bilion. Ya, Amerika sanggup. Amerika sanggup untuk terima semua syaratnya. Yang mereka mengaku mereka superpower, tunduk kepada Iran yang mereka telah boikot selama 30 tahun lebih. Ini kesimpulan perperangan Amerika dengan Iran. Amerika membelanjakan 75 bilion untuk kapal tentera untuk berperang dengan Iran. Dan selepas peperangan mereka kalah, terpaksa membayar 300 bilion lain sebagai ganti rugi pada Iran. Dan untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup Iran. Sedangkan Selat Hormuz telah terbuka sebelum perang lagi. Sekarang setiap negara yang melalui Selat Hormuz mesti bayar tol. Amerika lah yang menyebabkan dunia mengalami krisis ekonomi ini. Sebab sebelum ini Selat Hormuz dibuka seluas-luasnya, tetapi lepas peperangan ditutup angkara Amerika. Amerika kerugian berbilion. Rakyat mereka menderita, uang rakyat digunakan untuk peperangan, dan sekarang rakyat mereka memberontak sebab peperangan ini tidak disahkan oleh Kongres. Mula-mula sekali, sebagai pendahuluan, harta Iran di Qatar harus dicairkan kembali yang disekat sebelum ini. 6 bilion telah diberikan hari pertama sebelum Brunei lagi. Segera keluarkan uang kami, 6 bilion sekiranya kamu ingin berdamai. Ini syarat Iran. Ini tak dilaporkan di Malaysia. Malaysia hanya laporkan CNN, berita yang memanjangkan lidah Yahudi. Oleh sebab itu, Amerika meminta semua syarikat kereta mereka berhenti keluarkan kereta dan keluarkan bom misal untuk lawan Iran. Dan mereka minta tangguh perang ini sebenarnya mereka kehabisan senjata. Mereka menipu Iran. Kita tahu mereka menipu. Iran tahu mereka ditipu. Tetapi apabila mereka ingin berdamai, kita harus berdamai. Dan kereta-kereta Ford, syarikat Ford, Daimler yang besar-besar di Amerika diminta berhenti keluar kereta, buat bom. Sebab mereka telah kehabisan senjata dan untuk kembali mereka perlukan beberapa bulan. Untuk sementara, sekarang urus niaga dibuka untuk Iran. Iran mengambil peluang dalam masa seminggu ini menjual minyaknya sebesar-besar ke seluruh dunia. Dan Iran menjadi antara paling kaya di Teluk dalam masa seminggu saja. Ya, selama ini minyaknya telah disekat begitu lama dan sekarang dibuka untuk diniaga kembali. Iran memberi pesan bahawa kemenangan Iran ialah kemenangan Palestin, Sunni. Kami membela Sunni yang kamu menentang kami sebagai Syiah. Kami akan bebaskan Masjid Al-Aqsa yang kamu Sunni. Negara Masjid Al-Aqsa telah ditawan selama puluhan tahun. Hanya kamu lihat Masjid Al-Aqsa dicerobos setiap masa dan ketika. Kemenangan kami bermakna kemenangan Palestin. Dan kami menyelamatkan Lebanon. Kami akan menyelamatkan Palestin. Dan Zionis Yahudi telah kalah sekarang.
Tetapi yang menderita ialah Israel. Israel tidak terima hakikat perdamaian. Dan kita lihat di Israel mereka kutuk penjajah ini. Sebab cita-cita mereka untuk meresahkan daerah Israel bukan saja di Palestin, bukan saja di Irak, bukan saja di Iran, tetapi seluruh dunia. Dan mereka telah mengutuk perjanjian antara Amerika dan Iran, tetapi Amerika terpaksa lakukan sebab permintaan Israel sendiri. Israel telah hancur. Orang dunia bergembira kemenangan Iran. Bukan kerana syiahnya, tetapi kerana negara yang zalim dikalahkan oleh negara yang dizalimi. Tetapi ada golongan kedua yang sangat suka duka cita, yaitu negara Arab Sunni. Negara Arab Sunni sangat sedih apabila ikon mereka, Amerika dan Israel kalah. Ini benar, tuan-tuan. Sunni yang menderita, kita sangka mereka gembira, tetapi mereka lebih menderita. Dan fatwa dikeluarkan oleh antara ulama mereka, haram untuk membunuh Israel. Israel membunuh Gaza sudah 70,000 lebih. Dan mereka tidak menyebut tentang fatwa itu. Mereka menyebut tentang membunuh Zionis adalah haram. Inilah sikap yang dilakukan oleh sebahagian negara Arab. Mereka mengatakan kita menentang Iran. Ulama negara Arab Sunni mengatakan sebahagiannya, ulama mereka ada namanya, kita menentang Iran sebab Iran kafir. Mereka mencaci sahabat Rasulullah. Dan kita menyokong Israel sebab Israel lah ahli kitab. Laisat masalah rasyaqah anna tahayyu kitabi tu'akau zabihatuhu wa tungkih nisa'uhu. Kita puji Israel sebab Israel lah ahli kitab. Sembelihan mereka boleh makan, wanita mereka boleh dikahwini. Barulah negara Teluk Sunni mengeluarkan tembelang mereka selama ini, memusuhi negara yang dizalimi, menyokong Israel. Dan ada ia terlebih kata-kata, dia mengatakan kami confirm yang pemimpin tertinggi Iran masuk neraka. Kemudian akan dilakukan esok. Dan sekiranya kamu kata pemimpin ini masuk surga, saya rela masuk neraka, kata seorang daripada ulama ahli Sunni. Sanggup dia menjatuhkan situ untuk memburukkan Iran. Dan apabila Iran telah menang, negara-negara Eropah mula memberi sokongan pada Iran. Antaranya Portugal. Portugal mengatakan kami akan mengiktiraf Palestin sebab musuh Palestin adalah Israel. Israel telah kalah, Amerika telah kalah. Kami bersatu untuk iktiraf Israel. Maksudnya dengan kemenangan Syiah Iran, maka Palestin bakal dibebaskan. Inilah yang sangat tidak disukai oleh sebahagian negara Sunni. Mereka menganggap Gaza adalah pengganas. Mereka meletakkan Gaza adalah pengganas. Kemudian Denmark mula membuka embassy mereka di Iran. Sebelum ini mereka mengatakan Iran adalah pengganas. Sekarang apabila menang, mereka ubah status mereka, sikap mereka. Mereka membuka embassy mereka di Tehran. Italy ialah penyokong kuat Israel. Apabila mereka lihat Israel telah kalah, Amerika telah kalah, maka dia membuka embassy di Tehran. Dalam satu malam dia berubah sikap. Italy lah yang banyak membantu Israel untuk menghancurkan Gaza, tuan-tuan. Sekarang apabila Iran telah menang, maka dialah yang menyatakan bahawa kami bersama Iran. Hypocrite. Jerman, Italy dikondem oleh mereka. Jerman lah yang paling banyak membunuh umat Islam. Tentera Israel ramai tetap di Jerman. Sekarang Jerman mengatakan kami bersama Iran. Hypocrite. Sedangkan mereka bersama Israel dan Amerika. Tetapi apabila Iran telah menang, mereka mengatakan kami menyokong Iran. Yang belum sokong Iran, tuan-tuan,
England yang selama ini sama dengan Amerika dan Israel memusuhi Islam, sekarang mengatakan bahwa kami bersama Iran dan kami akan menangkap Netanyahu sekiranya datang negara kami. Wah, mereka lah yang mempertahankan Israel dan pemimpin Israel yang zalim. Oleh kerana rakyatnya tidak bersama pemimpin England telah jatuh hari ini. Perdana Menteri England telah dipecat oleh rakyatnya. Dan Perdana Menteri yang banyak menyukai Israel telah jatuh semalam. Dan inilah sebabnya sebenarnya akibat kemenangan Iran, Eropah semakin ranap. Amerika merudum ekonomi mereka. Dan sikap Eropah, hipokrit Eropah telah mula kita lihatan. Maka England yang bertekulubus menubuhkan negara haram Israel mengatakan kami tidak bersama Israel lagi. Boleh percaya? Tak boleh percaya. Tetapi dia telah kehilangan jawatan. Perdana Menteri ini telah kehilangan jawatan disebabkan kemenangan Iran. Kita jangka ada ramai pemimpin Eropah yang akan jatuh dengan kemenangan Iran ini. Dan Erdogan mengiktiraf bahwa Perdana Israel ialah pengganas. Lewat pakcik baru istihar. Netanyahu telah membunuh 70,000 Gaza. Pakcik baru hari ini istiharkan dia pengganas. Kalaulah Turki sebagai tentera terbesar NATO bertindak kata Israel, maka Raja Israel tidak mati sedemikian rupa. Rupa-rupanya baru hari ini pakcik kita mengisytiharkan Netanyahu sebagai pengganas. Sangat lewat. Dan ditanya kepada Perdana Menteri ataupun Menteri Luar Iran, apakah yang jadi tawanan Israel dan Amerika yang berada di dalam tawanan Iran? Apakah kamu akan membunuhnya? Maka jawab Menteri Luar Iran, apakah kamu bercadang untuk bom penjara yang memuat tawanan kamu? Tidak, kata pemerintah. Kalau begitu mereka selamat. Kalau begitu mereka selamat. Yang bom orang, bunuh orang ini kami tidak lakukan itu. Kami orang Islam, walaupun kami Syiah, kami tidak lakukan itu. Kami keturunan Rasulullah. Pemimpin Mekah itu keturunan Rasulullah. Kami pemimpin Rasulullah, keturunan Rasulullah. Kami daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Dan nama dia adalah Said Araqchi. Said maksudnya keturunan Rasulullah. Semua kebanyakan pemimpin Iran adalah keturunan Rasulullah, walaupun mereka Syiah. Dalam konteks ini, Senate telah keluar perintah bahawa peperangan harus berhenti sekarang sebab Amerika telah bankrupt. Sebab kamu, wahai Trump, kamu melakukan tanpa kelulusan daripada Kongres. Rupa-rupanya peperangan ini bukan diluluskan oleh mereka, kerja mereka. Dan inilah yang berlaku. Ibu kepada Trump mengatakan anak saya gila. Gila-gila ingat. Sekali dia gila, sekali dia ingat. Ketika gila, dia bertindak sebagai orang gila, lepas itu dia ingat balik. Dikonfirm oleh anak saudaranya. Pakcik saya ini gila. Bagaimanakah dunia boleh percaya pada dia? Dia orang yang tak betul akal. Dan bagaimanakah dia yang kalah dalam pilihan raya? Dia lantik menjadi presiden. Yang menang ialah yang wanita. Sekarang dalam fail Epstein menyatakan Trump kalah sebenarnya. Yang menang adalah yang lawannya Harris. Tetapi demi untuk menghancurkan Iran dan Gaza, yang kalah dilantik. Baru kita tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Dalam konteks ini, kita lihat bagaimana Turki dan Pakistan menjadi orang tengah. Dan mereka ingin berdamai di Switzerland. Maka diplan untuk bertemu di Switzerland. Dengan ikhlas Iran datang, tetapi sayang, dalam persidangan mereka belok sama sekali. Amerika belok dalam persidangan.
Dia mengatakan bahawa kami akan meneruskan peperangan ini dan kami tidak akan berundur daripada Lebanon. Maka segera mereka telah keluar daripada Dewan Persidangan. Iran keluar sebab inilah trap. Rupa-rupanya mereka ingin membunuh pemimpin Iran ketika persidangan. Apa yang mereka lakukan ialah pemimpin Iran akan berkumpul di satu tempat dan mereka akan membunuh pemimpin Iran dan pemimpin Pakistan sendiri. Tetapi Iran cepat bertindak. Mereka keluar daripada Dewan Persidangan sebab mereka tidak setia dengan persediaan ini. Lalu tertangguhlah persidangan keselamatan ataupun ceasefire yang dirancang diadakan Geneva ataupun di Switzerland. Maka ini gambar mereka keluar dewan. Perancangan mereka ialah untuk membunuh pemimpin ini. Dan mereka terselamat. Ini gambar-gambar ketika mereka keluar dari dewan sebab berita bahawa inilah perangkap samar dilakukan oleh Israel dan Amerika untuk membunuh para pemimpin. Apabila mereka kalah dalam medan peperangan, mereka lakukan perkara yang paling tidak merdeka. Sama seperti Bani Qunayqa dengan Rasulullah. Bani Qunayqa dalam tafsir mengatakan mereka menjemput Rasulullah datang ke kepada mereka untuk menerima Islam. Mereka mengatakan, beritahu Rasulullah, kami ingin menerima Islam. Rasulullah datang dengan sahabatnya. Rupanya mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Rasulullah. Walhamdulillah. Ketika Rasulullah sudah bercakap dengan pemimpin mereka, mereka bagi syarat supaya jatuhkan batu ke Rasulullah, dan perkara yang sama berlaku dalam persidangan di Geneva. Allah selamatkan Rasulullah dengan wahyunya. Dan di sini Allah selamatkan apabila tidak berlaku persidangan seterusnya, maka mereka plan untuk membunuh pemimpin Iran dan pemimpin Pakistan sebab mereka sangka Pakistan bersama dengan Iran. Inilah yang dipecahkan oleh pegawai CIA. Saya mengatakan bahawa mereka sedang merancang untuk melakukan demikian. Dan mereka juga merancang untuk membunuh pemimpin dunia yang bersimpati dengan Iran, termasuk China. Oleh sebab itu kita lihat kami adakan persiapan peperangan ini. Kalau tidak, Iran sudah menjadi Gaza sekarang. Dan apa yang berlaku ialah sebagaimana tuan lihat di sini. ISIS dicipta oleh Amerika dan Saudi. Al-Qaeda diciptakan oleh rejim yang sama. Mereka melakukan keburukan ke atas dunia dan mereka menuduh Islam. Dan inilah putera mahkota Saudi mengakui bahawa kami digunakan oleh Amerika untuk menentang Rusia dengan menubuhkan ISIS. Daesh rupa-rupanya selama ini bukan daripada pelampau Islam, tetapi ciptaan Israel dan Amerika dengan bantuan sebahagian negara Arab. Sayang, mereka mengganas dunia, termasuk di Indonesia. Mereka melakukan ganas di Filipina dan mereka tuduh Islam yang melakukannya, sedangkan yang melakukanlah Israel dan mereka. Tuan-tuan yang hormati, kami ialah keluarga Rasulullah. Iran mengisahkan kami adalah keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan kami tidak pernah takut kepada Allah. Tuan-tuan, kita boleh ambil sikap Syiah. Walaupun mereka Syiah, kita Sunni, tetapi sikap yang ada pada mereka tidak ada pada kita. Dalam konteks ini, kenapakah Amerika segera menyerah kalah? Sebab Iran memperlihatkan senjata yang tak pernah dunia buat. Senjata yang paling canggih disebut sebagai jellyfish. Jellyfish UFO yang disangka UFO selama ini ialah ciptaan Iran. Apabila jet pejuang F-16 Amerika lalu disedut oleh jaring ini permulaan Iran menggunakannya. Dan ini sangat menakutkan dunia sebab senjata ini tak pernah dipunyai oleh sesiapa. Bayangkan F-16 disedut oleh drone yang berpadu seperti jelly. Gambarnya seperti ini, tuan-tuan. Ini dilaporkan oleh pilot yang telah jatuh terhempas sebab diperangkap oleh jelly ini. Senjata yang tak pernah dibayangkan oleh negara maju. Ialah ciptaan Iran.
Dan ini rupanya, drone dicantumkan seperti jelly. Dan apabila F-16, F-35 lalu disedut. Dan kalau inilah digunakan Iran sebelum ini, maka Amerika kalah lebih awal. Sekarang Iran memamerkan apa yang mereka sebut sebagai jellyfish sebab belum ada nama. Dia hanyalah drone-drone yang kecil yang diikat bersatu dan membentuk seperti obo-obo yang menguasai langit Iran. Dan oleh sebab itu, Yahudi tidak mengiktiraf perjanjian ini. Dan mereka mengatakan kami bukan saja ingin mengambil Iran, kami akan terus ambil dunia. Dan mereka mengatakan kami tidak terikat dengan perjanjian Amerika dengan Iran. Begitu juga dengan pemimpin lain. Mereka condemn Amerika. Mereka sangka Amerika sebenarnya mereka adalah koin yang sama, dua rupa, dua belah yang berbeza. Mereka hanya satu keputusan, tetapi yang satu berlakon untuk berdamai, yang satu menentang. Disebabkan tentera Israel ramai yang mati. Ketika mereka masuk ke Lebanon untuk provokasi tentang ataupun untuk sabotaj kepada perjanjian, maka pada 2 hari lepas 49 tentera mereka yang mati. Dan mereka menerima mayat 89 tentera Israel pada hari mereka menceroboh Lebanon 2-3 hari lepas. Berita ini tak sampai di Malaysia. Pada hari pertama 49 tentera Israel yang mati bergelimpangan. Hari kedua 89 tentera Israel yang mati, termasuk jeneral mereka yang juga terbunuh di Lebanon ketika mereka mencuba untuk sabotaj perjanjian ini. Dan sampai semalam, berita yang saya petik ini semalam, mayat jeneral mereka masih belum dapat dikeluarkan dari Lebanon. Maksudnya Lebanon menguasai medan peperangan. Mayat tentera mereka sebahagian belum dapat dikeluarkan daripada medan peperangan. Dan termasuklah mayat jeneral terbesar mereka yang terbunuh masih belum dapat dikeluarkan. Maksudnya Lebanon menguasai medan peperangan. 8 malam berturut-turut yang mereka menyerang Lebanon dan mereka kalah di Lebanon sekali lagi. Danlah mereka kalah di Iran, Israel kalah di Lebanon pula dah. 8 malam yang mereka serang Lebanon, mereka yang kalah. Dan sekarang Israel diambang kehancuran. Apabila ada perjanjian, Israel mengatakan sekiranya Amerika tidak bersama kami, kami akan meneruskan peperangan bersendirian. Dan penganalisis mengatakan sekiranya hanya Israel yang terlibat dalam peperangan, hanya seminggu Israel akan hancur. Israel akan hancur dalam masa seminggu saja. Dan kita lihat bagaimanakah mereka sekarang terperangkap dengan perbuatan mereka sendiri. Israel terperangkap dengan ketamakan mereka untuk kuasai dunia, sedangkan mereka tidak dapat melepasi halangan di Gaza pun. Mereka tidak dapat menguasai Lebanon dan mereka kalah dengan Iran. Dan inilah yang disebut oleh profesor kita, Profesor Iran yang banyak bercakap dalam media massa. Dia mengatakan inilah hari-hari terakhir Israel. Tanpa ada perdamaian, Israel telah berakhir. Tetapi muncul satu lagi rahsia yang sebelum kita ketahui. Rupa-rupanya Amerika minta apabila Israel telah kalah dalam peperangan di Lebanon, maka Syria lah wakil kita untuk berperang dengan Israel. Rupa-rupanya wakil Israel yang Tuan puji sebagai pemimpin Islam yang bakal menjadi Imam Mahdi. Saya dengar sebahagian daripada ustaz kita mengatakan inilah bakal Imam Mahdi. Rupa-rupanya dia bakal perang untuk pihak Israel. Kena tipu habis. Dan bagaimanakah terperangkapnya pakcik kita? Siapakah yang menguasai Syria, tuan? Turki bersama dengan kumpulan yang asal pengganas ISIS ini yang telah bertaubat kononnya. Rupa-rupanya di bawah naungan Amerika dan Israel. Dan semakin terbeliklah umat Islam di sini. Itu sebab kita lihat apabila umat Islam dibunuh di Gaza, tak ada negara Sunni yang sudi untuk membantunya. Maksud saya kerajaan. Rakyat NGO ramai membantu, tetapi kerajaan secara khusus yang punya tentera tidak bersedia untuk berdepan dengan tentera Israel. Termasuk pakcik kita.
Dalam konteks ini, Mesir akan selepas Iran jatuh perancangan mereka, mereka akan jatuhkan Turki dan Mesir. Mesir sudah ada wakil mereka. Sebenarnya presiden sendiri adalah wakil mereka. Dan dengan bangga dia mengatakan bahawa ketika kekalahan ini, kami ingin kembangkan Israel daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat, dan itulah Israel Raya yang kami ciptakan. Tuan-tuan, mereka sekarang ingin bukan saja di Iran, mereka ingin hancurkan North Korea. Dan North Korea mengatakan, kami sedia menunggu Anda datang ke sini. Dan inilah yang sebenarnya mereka ingin menguasai dunia. Dan mereka ingin menjadikan one world leader, one world government, one world currency, one world religion. Dan itulah New World Order yang sedang dijalankan di bawah gabungan antara Israel, Amerika, NATO, dan Kesatuan Eropah. Dan itulah cita-cita mereka. Sekarang, oleh kerana Amerika kononnya tidak ingin berperang, tetapi sebenarnya mereka ingin memberi masa, maka fail Epstein dikeluarkan lagi. Fail Epstein dikeluarkan lagi, dan mereka mengatakan bahawa Iran sekarang boleh berurus niaga dengan dunia secara percuma, secara bebas. Dan Iran, seperti yang sebutkan tadi, mula menjual minyak. Mereka menjual minyak dalam masa 4 hari pertama perdamaian. Sudah menjual 1.6 bilion US dollar yang diperolehi oleh Iran dalam masa 4 hari, dan bertambah hari ini Iran telah muncul sebagai negara paling kaya di Timur Tengah, mengatasi Arab Saudi dengan dicairkan cairan harta Iran yang diboikot ataupun disekat ekonomi semua ini di seluruh kawasan, walaupun sebahagian saja dicairkan, maka Iran telah muncul sebagai negara paling kaya di Timur Tengah, mengalahkan Saudi. Oman bersama dengan Iran sedang merancang untuk pungutan tol yang menasabah untuk setiap kapal, dan ini tak pernah ada sebelum peperangan. Mereka lah yang menyebabkan setiap kapal harus membayar tol melalui Selat Hormuz. Dan kita lihat apakah sikap UAE. UAE adalah penyokong utama kepada Israel. Kemajuan Dubai bukan kerana Dubai, kerana sokongan dua kuasa besar, iaitu Al-Yahud dan Nasara. Dan dia menyatakan bahawa kami sekarang tidak membenarkan US menggunakan pangkalan kami lagi. Sebab Dubai telah hancur dan Dubai telah hilang kekuatan pelawat sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Dan orang tidak datang ke Dubai kerana untuk pelancongan. Dalam berita lain, berita yang selain daripada ini, satu berita ialah UAE tidak membenarkan Amerika menggunakan pangkalan tentera mereka, tetapi dalam berita yang satu lagi, dalam bahasa Arab, mereka mengalukan Israel untuk mengalahkan Iran. Double standard hipokrit ditunjukkan oleh UAE. Sekarang, kerjasama di antara Pakistan dan Iran membuka ruang yang besar tentang ekonomi Iran. Minyak dapat disalurkan ke Iran, minyak disalurkan ke China, dan yang paling untung dalam peperangan inilah China. Maka China mendapat keuntungan yang sangat banyak, dan sekarang minyak dialihkan kepada Pakistan dan China, dan inilah sebagai sumber ekonomi yang besar kepada Iran. Maka China juga menjadi musuh kepada Amerika. Sebab apabila dilihat bahawa 1.7 trilion yang telah berjaya dihasilkan dalam kemenangan ini, maka yang rugi ialah Amerika. Oleh sebab itu kita lihat China sentiasa memberikan sokongan pada Iran, sebab dia yang paling banyak mendapat keuntungan dalam peperangan ini. Walaupun tanpa satu peluru pun dilepas oleh China, tetapi yang paling smart ialah China. Dia mendapat minyak yang murah, dan China akan menjadi kuasa terbesar dunia dalam jagaan ahli Bangladesh. Dan China telah berani untuk menafikan syarikat gergasi Amerika di China, termasuklah syarikat-syarikat yang bertahta ataupun yang ada di China, ditamatkan oleh China, menyebabkan Amerika menderita
dari segi ekonomi. Akhir sekali tuan-tuan untuk adik-adik bola sepak. Bola sepak kita lihat Iran masih bertahan dan pasukan Mesir bersujud membawa Al-Quran. Mereka bersujud dengan Al-Quran dan Iran juga dengan Al-Quran. Dan Iran membawa mesej peperangan. Anak-anak yang dibunuh oleh Amerika dibawa oleh Iran dalam World Cup. Inilah beg ataupun beg sekolah anak-anak yang dibunuh oleh Amerika. Dan Amerika tidak memberikan visa untuk pertandingan bola sepak, tetapi harus hanya 1 hari saja untuk perlawanan. Maka Iran harus kembali ke Meksiko. Kalau ada perlawanan, hanya 1 hari diberikan visa, tengah malam kena balik ke Meksiko. Tetapi dalam perlawanan malam esok, diberi 2 hari. Dan kita lihat hari ini tuan-tuan, bola sepak yang lama-lama, pemain-pemain hebat lama-lama telah berakhir. Moga-moga baru yang telah timbul kembali. Dan ke depan kita juga seperti permainan. Yang lama akan pergi, yang tua akan pergi, yang lama, yang muda akan menggantikannya. Selepas permainan, stadium akan menjadi kosong kembali. Hidup ialah main-main. A'udzu minasyaitonir rajim. Alamu annamal hayatun ya'lamu wa lahu wa zinatu wa tabakhrum bainakum wa taksum fil tamwil wal aulad. Kama salin ghaisin ajabal kufar. Kama salin ghaisin ajabal kufar nabatuhu summa jahitu fatahu musfara summa yakun khutaba. Dan inilah kesimpulan permainan. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan main-main. Walahun gurau-gurau senda. Wa zinatun perhiasan. Wa tafakhurun bainakum berbangga-bangga. Siapakah yang dapat World Cup tahun ini? Siapakah juara? Wa tafakhurun bainakum berbangga-bangga. Wa takasun fil amwal wal aulad dan berbanyak-banyak tentang harta dan anak pinak. Karena sanil ghaisin seperti hujannya turun. Ajabul kufar dan orang petani. Al-kufar ialah petani. Yang menanam ialah al-kufar. Dan apabila hujan turun, mereka menanam benih, maka tumbuhlah tumbuhan yang hijau. Ajabul kufar nabatuhu summa yahitu fatahu musfara. Tetapi tumbuhan hijau ini akan mati dan menjadi kuning, kata Allah. Summa yakun hutama, kemudian yang hijau, kuning dan hancur. Itulah kehidupan. Lepas permainan, stadium menjadi kosong. Selepas hidup, kita menunggu di alam barzakh. Pentas berakhir di dunia. Di atas muka bumi, kita sedang bersandiwara. Kita sedang bermain-main, kecuali mereka yang beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebaikan dan kesabaran. Yang lain semua main-main. Selepas permainan, stadium telah kosong. Dan selepas kehidupan, kita menunggu di alam barzakh. Dunia akan hancur. Selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang lebih malian bil khair, penuh dengan kebaikan, wal barakah dan keberkatan, wa tamaniyah dan ketenangan, wa tahqiq amniyah dan pencapaian cita-cita keazaman tuan. Dan akhir sekali, saya ucapkan dengan selamat menyambut Hijrah 1448 dan maaf lahir batin. Bikulli khairin wa antum bi khair. Bikulli aman wa antum bi khair. Dan itulah tuan-tuan akhir sekali buku yang saya bawa sebagai tulisan saya terakhir ini. Ada kat luar 20 biji. Tuan-tuan yang berminat boleh lihat lepas ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.